Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 5 USM. Baiklah, pada pagi ini hari Isnin bersamaan 22 hari bulan 2 tahun 2021. Kita telah masuk minggu yang kelima. Kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran secara atas talian bagi subjek Bahasa Melayu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus lihat isi pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, untuk minggu yang kelima ini, kandungan pembelajaran kita ialah Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan. Seterusnya, tajuk pada hari ini ialah Sepakat Jaga Kebersihan, iaitu buku teks muka surat 9. Kemudian masa 9 hingga 10.30 pagi. Standard pembelajaran 3.2.1. Murid membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan bahan. Baiklah, kita pergi kepada isi pembelajaran pada hari ini. Okey, di dalam video ini, di dalam slide ini, cikgu telah letakkan gambar. Gambar ini anda boleh lihat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 9 untuk paparan yang lebih jelas. Oleh itu, cikgu harap awak dapat buka buku teks pada muka surat 9 untuk melihat apa yang terkandung di dalam buku teks tersebut. Baiklah, hari ini kemahiran kita adalah kemahiran menulis dengan tajuk Sepakat Jaga Kebersihan. Baiklah, kita baca dulu apa yang ada di dalam buku teks tersebut. Baiklah, penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Baiklah, cikgu ulang. Penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan aktiviti kempen jalan dan kutip. Kempen jalan dan kutip. Sambil menjalankan aktiviti, masyarakat dapat beramah mesra dan bekerjasama. Baiklah, kita lihat pada petikan ataupun iklan ini. Program Kemasyarakatan Taman Seri Damai. Kempen jalan dan kutip. Tarikh 24 Mac tahun 2021. Okey, kita boleh letak 21 dekat sini. Hari Ahad, masa 8 hingga 10 pagi. Matlamat ialah menanamkan sikap bekerjasama dan juga mengeratkan hubungan kejiranan. Okey, matlamat dia sekali lagi, menanamkan sikap bekerjasama dan mengeratkan hubungan kejiranan. Kawasan sasar. Kawasan sasar ini ialah kawasan yang terlibat dalam kempen jalan dan kutip ini. Yang pertama ialah taman permainan. Yang kedua ialah gelanggang futsal. Yang ketiga bangunan kedai. Dan yang keempat kawasan perumahan. Okey, kawasan sasar ialah kawasan kempen jalan dan kutip ini akan diadakan iaitu di taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai dan kawasan perumahan. Atur cara program ialah pada 8 pagi taklimat, kemudian pembahagian kumpulan. Yang ketiga ialah pelantikan ketua kumpulan. Okey, pada pukul 8 pagi ada taklimat, kemudian pembahagian kumpulan, seterusnya pelantikan ketua kumpulan. Pada pukul 8.15 pagi, aktiviti dijalankan. Aktiviti apa? Aktiviti kempen jalan dan kutip. Baiklah, 11 pagi bersurai. Baiklah, berdasarkan iklan ataupun atur cara majlis ini, kita dapati bahawa penduduk Taman Seri Damai akan menjalankan sebuah program, akan menjalankan satu aktiviti yang dinamakan kempen jalan dan kutip. Apakah maksud kempen jalan dan kutip? Kempen jalan dan kutip ini lebih kepada aktiviti gotong royong membersihkan kawasan kediaman secara berjalan. Okey, berjalan dan mereka akan mengutip sampah-sampah ataupun sisa-sisa bahan terbuang yang tidak lagi digunakan. Okey, itulah maksudnya kempen jalan dan kutip. Baiklah, kita tengok perbualan di antara Afifi, Tinesh dan Kaijun di bawah. Okey, di dalam ini ada perbualan dan di setiap perbualan ini ada tempat-tempat kosong. Okey, tempat-tempat kosong yang perlu awak isi. Okey, yang perlu awak isi
dan awak kemukakan pendapat awak. Kerana hari ini isi pembelajaran kita adalah menulis pendapat. Okey, menulis pendapat. Baiklah, kita tengok macam mana kita nak isi pendapat yang diperlukan di dalam tempat-tempat kosong ini. Baiklah, kita mulakan. Yang pertama, Afifi. Dinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Okey, Dinesh pula, kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Baiklah, Afifi telah menyatakan bahawa besok akan ada kempen jalan dan kutip. Kemudian Dinesh bertanya. Okey, Dinesh bertanya kepada Afifi semula. Kalau kita rujuk poster ini, okey, ini poster, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Okey, Dinesh tanya, kenapa kawasan sasar, kawasan yang perlu mereka lalui itu ada kawasan bangunan kedai? Jadi, apakah pandangan dan pendapat Afifi? Okey, cuba murid-murid fikirkan. Apakah pandangan dan pendapat dia? Baik, cuba kita lihat di tepi ini. Di tepi ini adalah beberapa pendapat yang kita boleh gunakan sebagai pendapat kepada Afifi ini. Okey, kita tengok. Yang pertama ini. Okey, ini adalah contoh pendapat yang cikgu bagikan. Yang cikgu berikan, yang kita boleh, yang murid-murid boleh buat sebagai rujukan. Baik, jika dilihat pilihan-pilihan pendapat di sini, untuk pertanyaan Dinesh, kita boleh katakan, okey, Afifi akan menjawab yang pendapat yang bagaimana. Okey, cuba murid-murid cari di sini, di manakah pendapat yang sesuai yang Afifi akan kemukakan kepada Dinesh. Baiklah. Untuk pendapat Afifi, kita boleh ambil di dalam kotak yang berwarna ungu atau purple ini, iaitu kawasan kedai merupakan kawasan yang biasanya mempunyai banyak sisa-sisa sampah. Okey, kawasan kedai merupakan kawasan yang biasanya mempunyai banyak sisa-sisa sampah. Jadi ini boleh diletakkan, dikemukakan sebagai pendapat pertama Afifi kepada soalan Dinesh. Okey, seterusnya Kaijun pula. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Okey, cikgu ulang. Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Kaijun bertanya. Lalu Dinesh pula menjawab. Dinesh pula memberi pendapat beliau. Okey, di dalam kotak yang kedua ini. Ini adalah contoh pendapat Dinesh. Apa sahaja pendapat yang positif boleh diterima. Ini adalah sebagai contoh. Okey, contoh Dinesh berpendapat aktiviti seperti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan melalui sikap saling bantu-membantu dan bekerjasama antara penduduk untuk menjayakan program. Baiklah, cikgu ulang. Aktiviti seperti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan melalui sikap saling bantu-membantu dan bekerjasama antara penduduk untuk menjayakan program. Jadi ini adalah pendapat Dinesh tentang soalan Kaijun tadi. Okay, Kaijun tanya, bagaimanakah aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Dinesh jawab, aktiviti seperti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan melalui sikap saling bantu-membantu dan bekerjasama antara penduduk untuk menjayakan program. Seterusnya, Afifi. Afifi pula bertanya, okay, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Jadi, apa pendapat Kaijun? Apa pandangan Kaijun? Kaijun memberi pendapat bahawa ini adalah contoh pendapat. Boleh jadi pendapat Kaijun lain. Berdasarkan pendapat masing-masing lah, pendapat murid-murid. Jadi ini salah satu contoh pendapat. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad kerana kebanyakan penduduk di Taman Seri Damai sedang bercuti. Oleh itu, akan lebih ramai penduduk. Di sini tertinggal satu huruf. Akan lebih ramai penduduk dapat menyertai program ini. Nanti murid-murid letak huruf K dekat sini. Cikgu tertinggal huruf K dekat sini. Oleh itu,
akan lebih ramai penduduk dapat menyertai program ini. Ini adalah pandangan dan pendapat Kak Jun tentang soalan Afifi sebentar tadi. Okey, pada pendapat kamu sesuai ke aktiviti ini diadakan pada hari Ahad. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad kerana kebanyakan penduduk di Taman Seri Damai sedang bercuti. Oleh itu, akan lebih ramai penduduk dapat menyertai program ini. Seterusnya, Dinesh bertanya kembali di sini. Dinesh, apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Lalu Afifi memberi pandangan. Apakah pandangan Afifi? Afifi berpandangan tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan ialah untuk memudahkan pergerakan dan juga membuat sesuatu keputusan. Kita tengok balik apakah soalan Dinesh. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Jadi jawapan Afifi ialah ataupun pandangan Afifi ialah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan ialah untuk memudahkan pergerakan dan juga membuat sesuatu keputusan. Baiklah, yang terakhir, Kak Jun bertanya kepada Dinesh, yang manakah lebih sesuai aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu. Nyatakan pendapat kamu. Okey, Kak Jun bertanya kepada Dinesh. Okey, dia tanya, aktiviti kempen jalan dan kutip ini perlu dijalankan secara berkumpulan atau beramai-ramai ataupun secara individu ataupun secara berseorangan. Okey, jadi nyatakan pendapat kamu. Jadi Dinesh dia cuba bagi pendapat dia. Okey, contoh. Okey, di sini. Okey, untuk pendapat Dinesh ini, cikgu tidak berikan jawapan yang penuh kerana cikgu mahu murid-murid sendiri fikirkan apakah pendapat Dinesh. Okey, pada pandangan Dinesh. Okey, pada pandangan Dinesh, apakah jawapan yang sesuai? Okey, pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan ialah secara individu atau berkumpulan. Murid-murid perlu tentukan sendiri. Okey, murid-murid tentukan sendiri, berkumpulan atau individu. Kemudian, beri sebab, nyatakan pendapat kamu. Ini kerana saya berpendapat bahawa, okey, kalau berkumpulan, kenapa berkumpulan itu lebih baik? Kalau secara individu, kenapa secara individu adalah lebih sesuai? Okey, jadi murid-murid perlu nyatakan sendiri pendapat yang mungkin akan dinyatakan oleh Dinesh. Jadi di sini cikgu dah bagi 1, 2, 3 dan 4 pendapat pandangan yang murid-murid boleh gunakan dalam mengisi tempat kosong ini. Tetapi pendapat yang terakhir ni, pandangan yang terakhir ni murid-murid perlu nyatakan sendiri. Okey, murid-murid perlu nyatakan sendiri pendapat yang sesuai. Baiklah, latihan dia mudah saja. Yang pertama, salin dialog perbualan yang ada dalam buku teks muka surat 9. Okey, ini cikgu telah ambil gambar dan letakkan. Okey, awak perlu salin ini perbualan Afifi, Dinesh dan Kak Jun. Jadi salin dan isi jawapan yang sesuai. Okey, awak salin dan isi jawapan yang sesuai lah. Okey, di manakah jawapan yang sesuai? Jawapan yang sesuai adalah di sini. Di dalam kotak-kotak ni. Okey, ada persoalan, ada pertanyaan. Cikgu, bolehkah jika kita ingin membuat jawapan sendiri? Bolehkah murid-murid beri pendapat sendiri yang berbeza dengan pendapat-pendapat ini? Jawapan dia boleh. Murid-murid boleh gunakan pendapat awak sendiri. Okey, cikgu benarkan. Kalau awak ada pendapat lain selain daripada pendapat-pendapat atau pandangan yang cikgu berikan ini. Okey, jadi awak boleh isi sini, okey, pendapat-pendapat yang sesuai. Salin dan isi jawapan yang sesuai dengan merujuk pilihan jawapan yang telah dibincangkan oleh guru. Okey, saya telah bincang tadi. Kalau nak guna jawapan sendiri boleh, tiada masalah. Okey, tempoh untuk membuat latihan ini ialah selama 6 hari. Tolong ulang semula video jika murid tidak faham. Hantar latihan kepada cikgu secara peribadi, personal message di WhatsApp atau Telegram cikgu. Okey, sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan cikgu. Jadi awak isikan, ini sahaja latihan. Awak isikan jawapan yang sesuai di dalam ini. Okey, buat dalam buku tata bahasa lah. Buku tata bahasa, buku kecil. Dan hantar segera latihan anda untuk direkodkan. Baiklah, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.